So apa yang kau nampak butang ni, ada butang plus dekat atas ni. Korang just tekan je butang plus, kau dah boleh copy paste macam biasa. Sekarang ni dokumen, satu lagi yang home ni saya nak letak kat music contoh kan. So saya pergi kat dokumen, saya ambil all-one notebook ni, Ctrl C untuk copy, pergi kat music, Ctrl V untuk paste. So dah mudah gila dah. Cumanya setakat ni. Hello, selamat datang ke Cikgu saya Fudegel, saya Rotan. Saya nak bagi tips untuk korang-korang yang menggunakan Windows 11. Dan sekarang ni saya menggunakan Windows 11 version 22H2. So kita move on dulu kepada tips yang pertama, iaitu apa-apa yang korang nak buat, nak search pasal software ke, contoh macam Adobe Premiere Pro ataupun OBS, ataupun korang just nak search setting pada Windows 11, contoh Windows Update ataupun display. Dan macam mana kita buat? Kalau korang tengok dalam skrin ni, kita kena tekan butang pada keyboard adalah Windows, dan kita test contoh update. Kita dah nampak kat situ, dia akan keluar Windows setting update dekat sini. Ini kalau setting dan sebagainya lah. Tapi kalau contoh kerana saya nak search OBS saya tekan Windows balik, saya tekan OBS Studio, dia dah keluar kat situ. Contoh apa lagi, Edge kan. Sama juga Microsoft Edge, dia akan keluar. So basically Windows 11 ni dia follow macam I would say Android ataupun iOS lah senang cakap. So apa-apa app software korang boleh just tekan butang Windows dan search saja terus apa yang korang nak. Okay. Tips yang seterusnya adalah Windows Snapping. So, contoh kalau saya buka saya punya notepad dekat sini, dan saya akan buka saya punya Edge dekat sini, saya akan buka saya punya Recycle Bin dekat sini, dan kita ada 3 kan. Contoh kita ada 3 window ni, dan kita nak buat dia macam ada 4 window yang lagi cantik dan kemas lah. Macam ni kita buat. So, saya hold mouse kiri, saya letak dekat atas. Tiba-tiba kita ada window layout lebih kurang macam ni. So, korang boleh put place lah however you want. Contoh saya letak lebih kurang macam ni. So nanti dia automatically snap lah. So kita pun pilih software apa yang kita nak. Misalnya kata Recycle Bin kat sini, testing kat sini. So kalau ada yang keempat, boleh lah navigate keempat. Dan kita pun boleh buat lebih kurang macam ni. Nampak dia punya resizing tu, dia jadi lawa dan memang sangat-sangat kemas lah. Cumanya tak silap saya, ada beberapa apps yang tidak support. Contohnya macam KM Player ni rasanya tak support kot. So maksudnya kalau saya buat tarik dia ke atas, dia takkan detect pun. So dia bergantung pada software. Yang seterusnya, kita boleh folderkan software-software kita yang ada pada start. Contoh kalau saya pergi ke start yang lebih kurang macam ni, kita ada pin kita dan juga recommend kan. So what if kalau macam saya nak buat dia macam ada folder lebih kurang macam ni. Contoh Screen Expert, saya sekalikan dengan My Asus lebih kurang macam ni. So dia akan jadi folder. Satu lagi software saya akan masukkan, contoh McAfee, masukkan ke dalam ini. So dia akan jadi lebih kurang macam ni. So kalau saya klik kiri kat sini, kita pun boleh edit name. Contoh Asus Stuff, contoh Asus Stuff lebih kurang macam tu. So folder kita pun boleh jadi lebih kurang macam ni. Dan benda ni pun kita boleh alih-alihkan lah ke sini ke sana ke apa ke tu semua pun boleh. Dan kalau korang nak tengok, oh alamak, saya tak suka lah banyak sangat recommended ni kan, saya nak lebihkan pin contoh kan. So korang pun boleh klik kanan dekat sini, dekat tempat kosong dekat start settings. So kita pun boleh pilih sama ada nak more pin ataupun default ataupun more recommendation. Contoh kalau saya tekan more recommendation, sekali lagi saya tekan start ni, so dia akan banyak recommend. Tapi kalau saya letak sekadar default biasa sahaja, nanti dia akan half-half lah senang cakap. So ini extra tips macam mana kita nak pin kita punya software. Mudah saja, kita pergi kepada all apps lebih kurang macam ni. Let's say saya nak ambil I would say news contoh. Okay, news, saya klik kanan dan saya katakan pin to start. So nanti dia akan dah pin kan. So kita tekan back. So mana dia, kat mana kan. So kalau banyak sangat dia pin, kita pun boleh pergi ke bawah lebih kurang macam ni. So macam nak delete pun lagi senang saja. News ni kita klik kanan dan kita boleh unpin, bukan uninstall uninstall ni dia akan buang. Tapi kalau unpin, dia sekadar unpin lebih kurang macam tu. Samalah, contoh saya tak sukalah benda-benda solitaire, saya tak main mulai solitaire, klik kanan, kita akan unpin from start. Tips yang seterusnya, finally kita sudah ada tab dekat bahagian File Explorer. Sebelum ni kalau kita nak copy paste kan, so saya akan ambil File Explorer saya letak tepi sikit, dan yang ini saya akan klik kanan dan saya akan buka misal kata download, dan saya akan letak kiri, dan saya nak copy paste download ni, klik Ctrl C, dan kita pergi dekat kita punya dokumen, kita Ctrl V kan, lebih kurang macam tu. So sekarang ini dah tak payah dah. Sekarang ini saya akan pangkahkan satu File Explorer, kita fokus saja satu yang this one. So apa yang kau nampak butang ni, ada butang plus dekat atas ni, korang just tekan je butang plus, korang dah boleh copy paste macam biasa. Sekarang ni dokumen, satu lagi yang home ni saya nak letak kat music contoh kan. So saya pergi kat dokumen, saya ambil all-one notebook ni, Ctrl C untuk copy, pergi kat music, Ctrl V untuk paste. So dah mudah gila dah. Cumanya setakat ni korang tak boleh nak macam tiba-tiba nak tarikkan music ni menjadi separate File Explorer. Setakat ni memang tak boleh. Contoh saya demonstrate really quick lah. Contohnya
saya ada Telegram web dan juga new tab pada Microsoft Edge. Ni Microsoft Edge lah. So saya tariklah new tab ni keluar nak menjadikan dia independent tab lebih kurang macam ni. Setakat ni memang untuk file explorer itu memang tak boleh, kita kena tunggu next update lah. Tips yang seterusnya, kita sudah ada task manager yang dia akan ikut dark mode satu, yang kedua dia pun dah letak tab dekat bahagian kiri, tak macam dulu. So maksudnya macam mana? So kalau korang tak tahu nak task manager macam mana secara konvensional, pergi dekat Windows sini, klik kanan dan cuba cari task manager, okey? Ataupun korang just tekan Control Shift Escape, sama saja, okey? So nanti dia akan buka, saya akan besarkan sekejap. So finally kita ada vertical tab So proses performance ni lebih kurang sama saja, tapi dia jauh lebih kemas lah, senang cakap, okay? So real quick saya akan demo. Contoh kalau saya ambil team yang dark mode, nanti dia akan ikut hitam. Kalau tak sebelum ni tidak. So macam mana saya buat? Again, saya tekan butang Windows, saya akan type dark mode dan dia akan keluar dekat sini. So kita pun akan ambil team light dekat sini, kita akan tukar kepada dark, okay? So dark dekat situ. So korang dapati kita punya task manager kita ni sudah pun berwarna hitam. CPU dia tu semua, disk tu exactly the same. Okay. Dan juga tips yang seterusnya adalah when it comes to startup apps. Korang macam annoying kan when it comes to buka-buka laptop je, dia buka Discord, dia buka Skype, dia buka Cortana, dia buka macam-macam lah, menyebabkan laptop korang hang. Lagi-lagi yang jenis RAM pakai 4GB ni, tu yang jadi slow tu, sebab semua software nak buka at the same time pada startup. So macam mana korang nak lajukan korang punya laptop? Make sure korang pergi dekat task manager, sama saja, tapi make sure korang akan ambil startup apps. Contoh, sekarang ni saya dah disable kan Cortana, contoh. Asalnya lebih kurang macam ni kan. So dia akan tulis dekat situ enable, betul tak? So, sekarang ni saya tak pakai Cortana, saya akan buat balik kepada klik kanan, tekan disable. Sama juga contoh Edge kan, start terus Edge, apa benda kan, aku pun tak tahu kan. So let's say saya tekan disable dulu, yang ini yang saya dah enable kan lah. So sekarang ni bila dia aku kata apa enable, kita disable kan, so dia akan keluar disable. So dia akan matikan. So maksudnya benda-benda yang startup Cortana sebelum ni, selepas ni korang buka laptop, korang kena buka macam biasa. Dan memang lepas ni laptop korang akan jadi super laju lah when it comes to boot up. Tips yang seterusnya, cara kita nak gunakan emoji dan juga clipboard. Contoh kalau korang tengok dekat dalam notepad saya ni, hai awak apa khabar, so kita pun ada emoji ni lah. So macam mana kita nak buat secara mudah? Best to say, tekan saja Windows dan juga titik Windows dan juga titik. Yang ni korang just boleh je pilih apa-apa, emoji, gif ni semua korang boleh pilih. Kaomoji symbol, okay, pun boleh juga, ataupun korang just boleh terus type. Contoh right, ataupun tick TICK warna hijau, lebih kurang macam tu. So nampak dia akan keluar lebih kurang macam tu lah. Dan tips yang seterusnya, contoh let's say lah kalau macam saya tulis dulu, mungkin korang akan faham kemudian. Saya tulis itu pas PKR UMNO bersatu, okay? Dan juga nombor telefon 037455. Okay, saya pernah copy paste ni, Ctrl C, PKR ni pun Ctrl C, UMNO pun Ctrl C, dan juga bersatu Ctrl C. Nombor telefon saya pernah Ctrl C ni maksudnya copy lah. Dan memandangkan Windows ni dia detect benda yang last kita copy. Contohnya kalau saya spacebar kat sini, saya katakan Ctrl V, maksudnya dia hanya akan copy paste benda yang last kali dekat sini lah kan. So let's say lah kalau saya nak copy benda yang saya copy yang kedua, iaitu PKR. Macam mana tu kan? Macam mana saya nak dapatkan copy tu balik? Korang just tekan Windows titik dan pergi dekat clipboard bahagian sini, dan korang dapati ini adalah sejumlah file yang korang dah dapatkan tadi lah. Contoh saya nak tekan PKR, maka saya akan tekan PKR. So finally, kalau saya spacebar sikit dan saya katakan Ctrl V, so dia akan ambil clipboard yang kedua tadi, iaitu PKR, bukan lagi 01234567 ini. Very good, right? Tips yang seterusnya, quick setting. Okay, Windows 11 ni dia ada interface yang baru. So contohnya ini adalah quick setting dekat bahagian 3 icon ni. Kalau kita klik kiri, so dia keluarlah Wi-Fi ke, Bluetooth ke, apa ke, brightness ke, speaker ke. So kalau nak pilih output kan, contoh kalau nak pilih output, yang ini adalah output speaker laptop. Tapi kalau macam korang dah pernah pair dengan Apple AirPod ke apa, nanti dia akan keluar Apple AirPod dekat sini, okay. Tapi satu lagi navigation dekat sini, dekat tarikh ni kan, dekat calendar dia akan keluar notification, dan juga kalender dekat bahagian sini, okay. So make sure korang klik yang betul, iaitu quick setting, ataupun dia punya shortcut kiri adalah Windows A, tak silap saya. Nampak? Windows A. Cumanya tips tambahan saya, kalau korang perasan kan, kalau saya nak naikkan saya punya speaker, saya tekan je lah volume up, volume down. So finally di interface dekat bawah, bukan lagi dekat bahagian atas dan sebagainya, macam Windows 10. So let's say lah kalau korang ni macam malas sangat nak naikkan volume, nak pegang korang punya mouse yang lebih kurang macam ni, apa yang korang buat, korang cuba pergi kat navigate icon speaker kat sini, dan korang akan just scroll up. Nampak? Dia naik percentage tu.
Kalau saya turunkan, dia akan turunkan lebih kurang macam tu. Kalau saya naikkan, dia akan naikkan lebih kurang macam tu. Ini adalah hidden feature Windows 11 lah, senang cakap. Dan yang seterusnya, ini adalah virtual desktop. Okay, virtual desktop ni dia agak technical sikit. So macam mana kita nak tekan virtual desktop? So kita akan tekan dekat sini. So korang dapati ada desktop 1 kat sini kan. Desktop 1 dekat area sini, desktop 2 dekat area sini, desktop 3 dekat area sini. Okay, virtual desktop ni dia macam contoh saya ada desktop 3 kan. Sampai 3 ni maksudnya monitor saya satu monitor saya ni, laptop saya ni satu, tapi manakah saya dah buka sampai 3 desktop, maksudnya korang just bayangkan depan mata saya ni ada 3 monitor yang separate. Sebab tu nama dia virtual desktop. Contoh contoh desktop 1 saya ni adalah OBS, tapi untuk desktop 2 saya ni, let's say lah, ini saya punya Telegram, bisa kata saya letak kat bahagian kanan ni, dan satu lagi mungkin akan ada something like display ataupun setting lah, saya letak dekat bahagian kiri. Okay, contoh ni desktop 2 ni desktop 2, tapi let's say saya buka satu lagi, pergi kat desktop 3 sekejap sebab saya dah buka siap-siap. So desktop 3 dia akan jadi kosong. So korang nak buka banyak-banyak pun boleh. Saya akan tekan Windows tab ni Windows tab Windows tab, dia punya shortcut key. Saya akan buka new desktop. So dia akan jadi 4 monitor lah, senang cakap. Desktop 4 maksudnya 4 monitor. Okay, dan kelebihan juga kalau you guys yang pakai laptop, korang boleh buat 4 finger. Maksudnya kalau korang nak swipe kan antara desktop 2 kepada desktop 1 contoh kan. So saya akan tekan desktop 2, saya buat 4 finger dan saya swipe 4 finger itu ke kiri lebih kurang macam ni. Ini adalah desktop 1. Swipe ke kanan, korang make sure buat 4 finger, kadang-kadang tak detect. 4 finger ke kanan, so ini adalah desktop yang kedua. Right? Tips yang seterusnya, contoh lah kan, kalau korang tak suka sangat dengan start menu kat tengah kan, kat tengah tak minat Cikgu Luan, saya minat Windows 7, Windows 8 punya, letak kat bahagian kiri. Okay, jangan risau bosku, korang boleh buat. Okay, again, kita tekan butang Windows dan kita akan search taskbar, tak ada jarak taskbar tak ada jarak. Kita akan tekan dekat sini dan korang make sure pergi kat bawah dan cuba cari taskbar behavior, dan kita akan cuba cari taskbar alignment dekat sini. Kita tekan center, beralih kepada left lebih kurang macam ni. So nanti dia akan tarik semua ke kiri lebih kurang macam ni. Tapi kalau Cikgu Luan tak suka, Cikgu Luan nak moving forward, Cikgu Luan suka Windows 11 yang baru ni, saya akan letak center macam biasa. Dan beberapa tips ekstra korang boleh buat lah, automatically hide the taskbar, so dia jadi kemas lah lebih kurang macam ni. So korang boleh nak hide kan dan sebagainya lah. Okay, dan another tips, contoh macam korang nak auto snap ke kanan ataupun auto snap ke kiri, nak bagi dia cantik sikit contoh so saya akan klik kiri dekat saya punya setting ni. Saya akan tekan Windows kanan, Windows kiri, nampak? Windows atas, Windows bawah. Itu adalah shortcut key when it comes to snapping lah. Dia ada kaitan dengan Windows snapping yang macam tips yang saya sebelum ni, tapi saya lupa nak share. Tapi benda ni pun korang boleh amalkan dan dia pun akan play animation tu. Nampak lah. Kalau tak sebelum ni Windows 10 pun dia boleh buat, cumanya kita tak nampak smooth transition yang lebih kurang macam ini. Okay, again, ini hanya apply kepada Windows 11 update 22H2. Okay, macam mana korang nak tahu version apa, again sama sahaja konsep dia. Kita katakan butang Windows dan kita akan type saja version lebih kurang macam ni. Dia keluar Windows specification, kita akan tekan kat situ. So korang kena make sure saya punya version home single language ni tak nak penting sangat. Yang penting dia adalah version 22H2 dan juga build OS saya adalah pada yang tertera lebih kurang macam ni lah. Macam kita nak update sama sahaja kan. Okay, pangkah kita start balik dengan tekan butang Windows, kita akan search for update. Sama je. Okay, mudah saja. Windows update settings, dan ada apa-apa update, make sure tekan update dekat area sini lah, dan update your laptop. So korang boleh follow tips ini macam biasa. Itu saja dari saya. Apa lagi guys tak tahu berkenaan dengan video tinggal video setting tu semua, korang boleh rujuk dalam komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request juga. Itu saja dari saya. Saya Cikgu Luan, saya pergi. Cakap